Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Wow. Ini memang mengejutkan. Ini memang sangat-sangat mengejutkan. Tiba-tiba ada skandal SEX, SECAS, dakwaan. Tiba-tiba ada skandal itu kononnya terlibat Exco Melaka. Ini betul kerja siapa lah ini membuat fitnah begini. Kerana ini disangkal oleh Ketua Menteri Melaka. Ketua Menteri Melaka menyangkal perkara itu dan menganggap itu sebagai fitnah. Persoalannya ini kerja siapa nih menyebar fitnah ini? Siapalah yang suka sangat buat fitnah ini? Tak takutkah hukuman nanti dengan Tuhan? Tak takutkah masuk neraka, dibakar panas di neraka kerana fitnah? Fitnah itu lebih besar hukuman dosanya. Lebih besar dosanya dari membunuh tahu. Jadi kenapa mau sebar fitnah ini? Ketua Menteri menganggap itu fitnah. Dakwaan skandal seks Exco Melaka, saya anggap ini fitnah. Itu kata Ketua Menteri Melaka yang baru. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, menganggap kontroversi seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco yang didakwa telah terbabit dalam satu skandal seks dengan seorang wanita sebagai fitnah dan boleh berlaku kepada sesiapa saja. Siapa yang sebar fitnah ini? Pergi cari dia. Beliau berkata dalam dunia cyber dan serba moden ini, katanya pelbagai bentuk fitnah mudah disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab di media sosial. Katanya, saya anggap itu sebagai fitnah. Walaupun saya tak nak menafikan benda itu betul atau tidak. Sebab pengalaman ni ramai sudah dapat tahu dan rasanya sama saja. Dan katanya ini satu mainan musuh politik. Siapa musuh politik tu ah? Jadi saya pun tahu dan lihat ini adalah permainan musuh-musuh politik. Katanya pada satu sidang media selepas beliau membuat lawatan ke lokasi kematian ribuan ikan di Sungai Melaka di Melaka hari ini. Abdul Rauf yang juga adalah pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri berkata, demikian sebagai mengulas dakwaan bahawa seorang exco negeri itu kononnya terbabit dengan skandal seks dengan seorang wanita seperti mana tular di Facebook sejak semalam. Menurutnya, beliau tahu asal-usul kontroversi berkenaan selepas melihat dan meneliti perkara yang ditularkan itu, namun enggan mengulas lanjut mengenai perkara berkenaan. Beliau turut menyerahkan kepada anggota Exco terbabit sama ada mau membuat laporan polis atau untuk membuat tindakan yang difikirkan wajar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bila ada nak kalah buat fitnah. Lepas tu minta maaf, kena saman, buat lagi. Minta maaf, kena saman, buat lagi. Siapalah yang suka memfitnah sangat ini? Harap-harap berhentilah membuat fitnah, tak baik. Kalau nak berpolitik, politik sajalah. Tak payah nak buat fitnah. Tak berbaloi hanya untuk menang politik masuk neraka. Tak berbaloi lah. Pada pendapat saya langsung tidak berbaloi. Langsung tidak berbaloi kalau hanya untuk semata-mata untuk menang politik masuk neraka. Aduh, tidak berbaloi langsung. Lebih baik saya kalah masuk surga daripada menang masuk neraka. Okey. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita paling buruk untuk Hadi Awang. Berita paling buruk untuk Hadi Awang atau siapa saja yang cuba untuk ada usahakah, komplotkah untuk jatuhkan kerajaan perpaduan ini. Dulu Hadi Awang ada buat kenyataan tentang tumbang menumbang
berkaitan dengan mungkin tumbangnya kerajaan perpaduan ini. Tapi nampaknya tak akan terjadi. Kerana Timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak mengakui bahawa GPS tetap teguh sokong kerajaan perpaduan. Itu kata Timbalan Perdana Menteri dari Sarawak. Dan Sarawak memang tak boleh terima PAS. Itu pastilah. Itu pasti. Salah satu sebab kenapa PAS susah untuk membentuk kerajaan ialah kerana orang Sarawak tak boleh terima dengan Perikatan Nasional. Itu simple. Okey. Jadi satu lagi sekutu pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah tampil menyangkal dakwaan cubaan kononnya untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Kali ini giliran gabungan Parti Sarawak GPS pula berbuat demikian dengan Ketua Whip Parlimen gabungan itu, iaitu GPS, iaitu Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof yang juga adalah Timbalan Perdana Menteri, berkata mereka tegas tetap berdiri teguh dan menyokong segala usaha kerajaan perpaduan untuk memulihkan ekonomi negara. Ini kerana Premier Sarawak sekarang, Abang Johari Openg sendiri beberapa kali menekankan bahawa apa yang kita mahukan ialah kerajaan yang stabil, kukuh, yang akan meletakkan semula Malaysia ke landasan yang betul. Lebih-lebih lagi dalam memulihkan ekonomi negara serta memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat dan sudah tentu kekayaan negara. Hanya selepas itu saja Malaysia akan kembali kepada landasan yang betul. Tambahnya lagi, jika kita terus berpolitik, kita akan ketinggalan jauh dari rantau ASEAN. Katanya seperti dipetik oleh utusan Malaysia. Ditanya jika ada sebarang pergerakan atau usaha pada ketika ini untuk menggulingkan Anwar, Fadila berkata, dia tidak mahu mengulas mengenainya. Katanya, saya tidak tahu sama ada terdapat sebarang pergerakan atau tidak pada masa ini. Sebab itu saya tidak mahu mengulas sesuatu yang tidak boleh dipercayai. Kenapa saya perlu mengulas sesuatu yang tidak boleh dipercayai? Katanya. Pada Isnin yang lalu, Presiden MCA sendiri iaitu Wee Ka Siong turut juga menafikan dakwaan bahawa ahli Parlimen BN bekerjasama dengan PN untuk merancang komplot baru untuk menggulingkan pentadbiran Anwar. Wee yang juga ahli Parlimen Air Hitam berkata, MCA tidak terbabit dalam sebarang percubaan menumbangkan pentadbiran negara hari ini dan menyifatkan laporan itu sebagai mengarut dan tidak berasas. Sebelum ini, sebuah portal tiba-tiba kononnya mendakwa terdapat kabar angin mengenai percubaan PN untuk meyakinkan beberapa ahli Parlimen BN supaya meletak jawatan bagi membentuk laluan kepada pilihan raya kecil PRK. Menurut laporan itu lagi, sekiranya ahli Parlimen BN terbabit menang, mereka akan dapat membentuk kerajaan baru dengan bantuan ahli Parlimen dari Sabah dan Sarawak. Ini paling lucu saya rasa. Dengan bantuan daripada ahli Parlimen Sabah dan Sarawak, tak akan terjadi. Ahli Parlimen Sarawak tak akan terima. Seterusnya, kata laporan itu lagi, dengan pembentukan kerajaan baru, maka pengerusi PN Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Laporan itu juga mendakwa bahawa perancang menjangkakan Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin akan membiayai plot tersebut kerana akaun bank bersatu sudah dibekukan. Laporan portal berkenaan juga disangkal oleh Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Asum. Ahmad Faisal memberitahu Malaysia kini bahawa tiada perbincangan dengan Dalam Bersatu dan PN untuk menggulingkan Perdana Menteri seperti yang dilaporkan. PN katanya memberi tumpuan kepada pilihan raya 6 negeri yang akan datang, khususnya negeri yang ditabir oleh Pakatan Harapan. Anwar kini mendapat sokongan daripada 148 ahli Dewan Rakyat, manakala PN mempunyai baki 74 ahli Parlimen. Bagi menjatuhkan Anwar, PN perlu mendapat sokongan setiap ahli Parlimen GPS, Gabungan Rakyat Sabah, Warisan, Parti Bangsa Malaysia, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat Muda Bebas dan sekurang-kurangnya 3 lagi ahli Parlimen yang kini bersama dengan PN. Misi mustahil? Sangat mustahil lah. Tak akan terjadi. Bye-bye.